Okey. So hari ini kita tengok hukum logaritma. Hukum logaritma. Okey. So kita tengok menghubungkaitkan. Okey. Menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dan menentukan nilai logaritma sesuatu nombor. Okey. So hari ini kita tengok bentuk indeks. Indeks kita sudah belajar kan? Kita ada belajar 3 kuasa 2. Ini sama dengan 9. Ini bentuk indeks. Kalau cikgu kata 2 kuasa 3 sama dengan 8. Ini bentuk indeks yang kita belajar. Dan hari ini kita akan belajar logaritma. Apa hubungan antara bentuk indeks ini dengan bentuk logaritma? Okay. So, kita tulis bentuk indeks ada syarat. Sebelah kanan ini dikira sebagai syarat. Okay. Kadang-kala periksa 考试的时候 dia hanya tanya. Okay. Katakan tadi cikgu agak kasih contoh kan. Okay. Bentuk indeks dia kita tulis dia sebagai secara umum, umum general. N sama dengan A kuasa X. Apa syarat untuk A? Soalan dia mungkin macam ini. 他可以只是问，如果我学成这样，我的 A 是不可以怎样，或者应该要怎样。Okay, apa syaratnya untuk membentuk bentuk indeks ini? A itu kena apa? So ini jawapannya lah. A itu mesti lebih besar dari kosong. Maksudnya A itu kena positif. Tapi A itu tak boleh kosong. Dan A itu tak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Okay, kenapa? You tengok. Apabila sesuatu jawapan N sama dengan A kuasa X, okay, so A itu tak boleh sama dengan kosong. Sebab apabila you buat kosong kuasa X, apa terjadi? Sampai bila-bila you punya jawapan akan tetap kosong. So tak mungkin you tak dapat jawapan. And then apabila you letak A itu sama dengan 1, 1 itu pada bila-bila masa kuasa X dia akan tetap dapat 1. So you pun tak mungkin akan dapat dia punya jawapan. Sebab dia 1 kuasa apa? 1 kuasa apa? Dia tetap akan jadi 1. So tak mungkin you dapat jawapan. Okay. So ini syarat dia. Cikgu dalam buku kerja kita tak ada. Tapi buku kerja lain, selain buku kerja kita kan ada buku kerja yang tanya. Okay, dia tulis bentuk indeks, dia tanya, apakah nilai A? Okay, apakah nilai A? So ini pun jawapannya lah. A lebih besar dari kosong dan A tak boleh sama dengan 1. Selain ini, maksudnya selain ini semua boleh lah. Okay. So, macam mana kita tukar kepada, okay, yang ini syarat dia faham syarat. Okay, kadang-kadang soalan dia macam itu sahaja. Dia tanya, adakah anda faham untuk tulis indeks apa syaratnya? Okay, 它的条件如果要写 index 的话，它只是问那么简单的问题。Tetapi ramai kadang-kadang dia tanya soalan yang senang, ramai yang lupa ataupun tak tahu jawapan. Sebab benda ini kadang-kadang kita tak pergi ingat ataupun kadang-kadang kita hanya buat ulang kaji cara-cara buat kira-kira saja. Okay? 只是学算算算一直在算，然后忽略了这个东西。Okay. So, sekarang cikgu buatkan bentuk indeks ini menjadi bentuk logaritma. Okay, contohnya tadi cikgu buat 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okay. So, ini adalah bentuk indeks. So, macam mana cikgu nak jadikan dia bentuk logaritma? So, maksudnya
yang ada indeks ini, yang ada kuasa ini, 3 ini besar kan? Apabila dia pindah ke seberang, dia menjadi kecil. Dia menjadi lot 3. Lot 3 kan kita tulis nombor 3 kecil di bawah. So 9 masih di sini. Yang kecil, nombor 2 kecil, dia akan menjadi besar. Okay? 大3变小3. Okay? 小2变大2. Okay? 3 besar menjadi 3 kecil. 2 kecil menjadi 2 besar. Ini bentuk logaritm. Satu lagi, let's say 4 kuasa 3 dapat 64 kan? Okay? Tulis dalam bentuk logaritm. So, big 4 becomes small 4. Small 3 become big 3. Ini bentuk logaritm. Ataupun kalau cikgu terbalikkan tulis kiri kanan terbalik macam ini. Let's say sekarang cikgu tulis 8 adalah 2 kuasa 3. Betul kan? So tulis dalam bentuk logaritm. Ambil yang ada kuasa. Ambil yang ada kuasa. Big 2 become small 2. Small 3 become big 3. Ini bentuk indeks dengan bentuk logaritm dia. Ini indeks. Ini logaritma. Ya. So, secara general you tengok cikgu tulis bentuk general n sama dengan a kuasa x. So, a kuasa x ini ada kuasa kan? So, big A become small a. So, become small a. You tengok yang bawah ini. So, small x become big X. So, this is bentuk logaritma. Okay. Bentuk logaritma pun ada syaratnya. So, kalau apabila cikgu tulis sesuatu bentuk logaritma and then soalan dia tanya, apakah syarat untuk n? So, n itu mesti lebih besar dari kosong. Sebab apa? Apabila tekan kalkulator, kalau cikgu buat soalan tak kira lah. Kalau cikgu buat lot 10 negatif, cikgu tulis negatif 2.3. Tak ada jawapan punya. Okay. So, kalau you buat lot 10 pun tak boleh. So maksudnya n itu nombor ini mesti lebih besar dari kosong. Okay. Dan A ini base dia, okay, base dipanggil base kan? Okay, asas dia mesti lebih besar dari kosong dan A tak boleh sama dengan 1. Sebab apa? Ini kan, you tengok ini syarat dia sama dengan indeks. Sebab A di sini asasnya kita ambil dari sini. Indeks, bentuk indeks A dia di sini. So A dia adalah sama dengan A di sini. So dia punya syarat dua-dua sama. Okay, syarat dia dua-dua sama. Okay, 因为那个 A 来自我们的bentuk indeks 这边嘛。所以它的 A 的条件跟这边的 asas 的条件是一模一样的。So yang ini anda hanya perlu ingat yang n mesti lebih besar dari kosong lah. So ini syarat dia. So please tulis dalam buku tulis. Syarat dia penting juga Sebab sekarang kita bukan uji you pandai kira tak pandai kira. Semua pengetahuan yang ada kena tahu dia akan tanya. Okay? So dia sudah mula tanya benda-benda ini. 他已经开始变那个题目说会问这一些东西了。So dia akan tanya benda ini. Okay. So sampai bentuk indeks, bentuk logaritma, ada masalah? Angkat tangan. Okay, so kita teruskan. So kita tengok jadual yang ini.
bentuk indeks, bentuk logaritma. So, kalau dia bagi bentuk indeks, kita tulis bentuk logaritma. You tengok ambil yang ada kuasa, big 4 become small 4. So, become small 4. So, small 0 become big 0. Okay, so this one, big 10 become small 10. Then small 0 become big 0. Okay, big 7 become small 7. So small 1 become big 1. Okay, big 10 become small 10. Okay, small 1 become big 1. Okay, so daripada jadual ini, you akan tahu apa-apa log yang base dia tak kira base apa. Base 4 ke, asas dia 4 ke, asas dia 10 ke. Tapi sini 1. Dia mesti dapat kosong. So, kita akan bentuk satu yang ini. Lot A1 sama dengan kosong. Tak kira dia lot apa. Tapi sini 1 mesti akan dapat kosong. Awak kena ingat ini. Okay. Dan yang ketiga dan keempat, tengok asas dia dengan nombor dia sama. 7 mesti dapat 1. 10 mesti dapat 1. Tak kira nombor apalah. Okay, so that's why kita ada ini. Lot AA sama dengan 1. Sebab A sama dengan A. Nombor sama. Okay. So, jangan lupa kalau cikgu ada tulis lot 4, 16 sama dengan 2. So, yang ini bentuk, okay, logarithm kan. So, apabila kita tukar kepada bentuk indeks pun samalah. You tukar log ini, small 4 become big 4. Yang tempat duduk ini asal become small. So, ini di sini. Small 4 become big 4. Orang yang di sini, 2 di sini menjadi kecil. Okay. Raja dia sudah balik. Okay. Ada orang izin回来了. Okay. So, ini macam tukar bentuk indeks, tukar logaritma itu sahaja. Okay. So, kita sekarang tengok apa hubungan antara indeks dengan logarithm. Sebenarnya indeks dengan logarithm dia macam chapter 1 yang kita belajar function. Okay. Function kita pun ada belajar dia punya hubungkat kan. Kalau kita dapat satu fx, okay. Kalau kita punya soalan fx sama dengan x tambah 1, dan kita buat songsangan f tolak 1x. So, kita akan dapat x tolak 1. So, maksudnya apabila kita lukis graf, dia akan melalui 1 di sini. Okay. Dan yang satu lagi, dia akan melalui di sini. Disebabkan dia pantolan, ada pantolan di paksi y sama dengan x. Ini kita dikatakan fungsi dengan songsangan, fungsi songsangan, inverse function. Okay, so indeks dengan logarithm pun sama. Indeks punya graf adalah bentuk yang lengkung macam ini. Okay, dan so dia apabila tukar kepada log, dia menjadi ini. So dia pun sama, pantau pada y sama dengan x. Pantau pada y sama dengan x. You tengok koordinat di sini akan pantau koordinat di sini. So koordinat di sini 01. Dan apabila pantau di sini menjadi 10. Seperti juga apa yang cikgu tulis, ini 01. Ini akan jadi 10.
Kalau ini 02, ini akan jadi 20. Okey, dia akan terbalik apabila dia reflect, apabila dia pantau. So ini yang menjadi negatif 1 di sinilah. Okey, so ini hubungkan antara indeks dengan logarithm, graf dia. Okey, graf dia. Sebab apa? Sebab dia merupakan, indeks merupakan, okey, adalah songsangan. Indeks dengan logarithm adalah saling inverse, saling songsangan lah. Okey, songsangan. Tengok, kalau fx sama dengan a kuasa x, then dia punya songsangan, dia akan menjadi small, okay, small a become big A. Okay, so kita F pindah ke sini, okay, A pindah ke sini, small a, big A become small a. Okay, F di sini pindah ke sana menjadi inverse. So you akan nampak dia punya logarithm dengan indeks adalah saling songsang. So that's why dia akan pantau Y sama dengan X. Okay. So ini untuk pengetahuan lah, cikgu mesti bagi tahu sebab ada benda, sebab ini dalam buku teks. Alright. So sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh 19. Okay, contoh 19 ini apa yang cikgu bagi tahu tadi. Tukarkan 2 kuasa 4 kepada 16 kepada bentuk logarithm. Maksudnya ada log. Okay, so yang ini bentuk indeks kan? So ambil yang ada indeks. Okay. Bentuk indeks, ambil yang ada indeks. Big 2 becomes small 2. Small 4 become big 4. So ini jawapannya lah. Okay. So ini anda kena biasakan lah sebab nanti buat jalan, buat kira-kira akan guna. Semua ini asas. Okay. Tukarkan log ini kepada bentuk indeks. So log. So mula dari log. Okay. Bentuk logaritma. Small 3 become big 3. 小3变大3. Okay. 27 ini masih di sini. So yang ini menjadi kecil. Big 3 become small 3. Okay. Pintar san. Cikgu kenapa tulis mula benda ni. Okay. Small 3 become big 3. Okay. Yang 3 ini big 3 become small 3. Okay. Ini jawapannya. Tukar bentuk sahaja. Okay. Okay. Next one. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay. Cari nilai di sini apabila you nampak ada lot 10. Maksudnya lot 10 itu terus boleh cari di kalkulator. Selain lot 10 tak boleh. Kita ada cara lain. Okay, lain. Guna kalkulator. Okay, kalkulator anda. You akan nampak di key LOG. Calculator ada satu key LOG, di sebelah kanan dia ln, LN. Okay, kita tengok LOG. LN itu jangan tengok ln, nanti kita ada, kalau ada soalan melibatkan ln, cikgu akan bagi tahu. Nantilah belakang-belakang. Okay, LOG ini di calculator itu mesti adalah lot 10. 一定是 lot 10 lah calculator lah. Mesti lot 10 sahaja, tak ada lot lain. Boleh menggunakan calculator. Okay. So lot 7 kita tekan lot 7 sahaja. Sama dengan, so kita akan dapat jawapan terus 0.8451. Okay, 4 tempat perpuluhan lah. 4 tempat perpuluhan. Tapi ada orang dia nak buat sampai 5 pun boleh. Tapi 5 di sini tak boleh lah sebab dia bunda-bunda. So dia pun sama akan dapat 0.8451. Okay.
So seterusnya kita tengok lot 79. So you tekan calculator lot 79. So you akan dapat 1.8976. 4 tempat perpuluhan ah. Kalau termasuk ini 5 significant lah. Okay. Okay. The next one pun lot 10. Kalau lot 10 kita boleh terus pakai calculator. So sebelum itu anda boleh tukar kepada sebab dia ada kuasa kan. So you boleh carikan kuasa dia. Okay. Boleh jadikan kuasa dia. Okay. So tekan calculator log. Okay. Kalau boleh, okay. Log. Sebab ini per. Cikgu galakkan anda guna kurungan lah. 27/64. Tutupkan. Lagi selamat. Sebab kadang-kala you banyak masalah menggunakan calculator. Kenapa tak dapat jawapan? Okay. Dan kita akan dapat negatif. Okay. 0.3748. Okay, negatif. Sebab apa dapat negatif? Sebab nombor di sini, you tengok. 只要是这边的号码, nombor di sini kurang dari 1. Maksudnya 0, apa, 0, apa. Sini jawapan log dia akan dapat negatif. 如果这边是小过1的，它是0点多的，那么它答案肯定是有 negatif 的。Kalau dia tengok sini 7, nombor positif lah, dapat ini 79 pun nombor positif lah. Okay. Okay, setakat ni okay. Kalau setakat ni ada masalah angkat tangan dulu sebelum cikgu pergi ke jauh sikit. Okay. So next one Contoh 22. Okay. Sikitlah lagi. Okay. Contoh 22, cari nilai yang berikut. So, you tengok cari nilai yang berikut. Sekarang soalan dia bukan log 10. Ini A bukan log 10. B pun bukan log 10. So, tak boleh terus tekan calculator. Tak boleh. So, apa kita nak buat? Sebab dia ada cara tukar base, change base. Tapi you belum belajar. So cikgu ajar cara lain dulu and then baru nanti you sudah belajar change base, cikgu akan tunjuk lagi macam mana anda guna cara change base. Tukar asas. Kita nak tukar 5 ini boleh. Okay? Kita nak tukar 6 ini kepada 10 pun boleh. Tapi di sini anda belum belajar, so cikgu ajar cara lain guna bentuk indeks. Okay, guna bentuk indeks. Okay, so mula-mula kita tak tahu kan, kita tak boleh tukar ke asas 10 sebab anda belum belajar formula itu, belum belajar cara. Dan sekarang kita katakan lot 5, 625 ini dapat X. Dapat jawapan X lah maksudnya. Okay, ini bentuk logaritma. Dan kita tukar kepada bentuk indeks. Small phi become big phi. Okay, small phi become big phi. Big X become small x. Okay. So, cara indeks ini kan kita pakai apabila kita boleh dapat jawapan dengan menggunakan kaedah indeks. Maksudnya kita boleh guna kalkulator tengok 5 kuasa apa boleh dapat 625. So you boleh cuba kalkulator 5 kuasa 3 dapat 125 bukan. So 5 kuasa
4. Okey. Baik, 5 kuasa 4. So kita dapat 625 ini adalah kuasa 4. So sebelah ini, yang ini. So apabila you dapat 625 ini, dia menggunakan dia punya indeks, dia punya asas yang sama, 5 ini. So kita boleh tukar kepada bentuk yang ada kuasa. So sekarang kita boleh banding beza kuasa. So 4 adalah X. Okay. So apabila soalan dia 625 tak boleh tukar kepada 5 kuasa apa kan? So dia ada guna cara lain. So ini adalah soalan yang memang boleh tukar kepada asas yang sama. Okay. So, okay ya. So next one. So yang ini pun sama, disebabkan dia bukan log 10, so kita boleh katakan, okay, katakan jawapannya adalah X pun boleh, Y pun boleh lah. You nak tulis sebelah kiri macam sama dengan X atau X sama dengan apa pun boleh lah. Sama sahaja, yang dah. Okay, so tukar kepada bentuk indeks. Small 6 become big 6. Okay, big X becomes small x. So di sini become 7,776. Okay. So disebabkan ini asas dia 6. 6 kuasa apa? So you akan cuba 6 kuasa apa menjadi 7,776. Okay. 6 kuasa 5. Okay. So you akan dapat 6 kuasa 5. So sekarang banding beza kuasa dia mesti akan sama. So X dia akan sama dengan 5. Okay? Setakat ni okey ya. Tak ada angkat tangan, cikgu tak berhenti ya. Yuma, ada orang angkat tangan? Tak ada. Kalau kita tak ada, kita tengok contoh 23. Kita sampai contoh 24 cukuplah hari ini. Sebab yang cert cikgu rasa ada yang belum siap lagi. Okay? Yang 4.2. Okay. Contoh 23. Cari nilai X jika lot 5 X sama dengan 3. Oh, ini senang. Sebab apa senang? Sebab dia nak nilai X saja. Okay. So, sebab soalan dia lot 5 X sama dengan 3. So, kita nak cari X. Kita small 5 become big 5. Dia akan tinggalkan X di sini. So, small 5 become big 5. Big 3 become small 3. And then kita akan dapat 1, 2, 5. Macam ni kalau tukar terus ada X, itu terus akan dapat jawapan. Okay. So B. Cari nilai Y jika lot 3Y sama dengan 4. So sama juga lot base 3Y sama dengan 4. So small 3 become big 3. Big 4 become small 4. So akan tekan kalkulator. 99 plus 8, 81 kan. You boleh guna kalkulator, tekan ni. Okay. So the last part cari nilai bagi setiap yang berikut. Anti-log 0.1456. Anti-log negatif 0.3976. So apa maksud anti-log? Okay, you tengok cikgu buat satu nota di sini. Kalau cikgu tulis 10 kuasa X sama dengan, okay, kalau cikgu tulis 10X,
Ini pun bermaksud anti-log X. So, tengok soalan kita. Anti-log 0.1456. Apa maksudnya? X di sini ya, X di sini. X itu kuasa. Kalau 10 kuasa X, kita pun boleh sebut dia sebagai anti-log X. Kalau cikgu tulis 10 kuasa Y, dia akan menjadi anti-log Y. So, kalau dia anti-log 0.1456, apa maksud? 10 kuasa 0.1456. Ini maksudnya. Okay, so you tekan kalkulator lah. 10 kuasa 0.1456. So akan dapat 1.3983. 4 tempat perpuluhan ya. So disebabkan kena bunda, kena tengok ini nak bunda tak mau bunda. Nombor yang kelima ini. Okay, ini cikgu sudah bunda lah. Dia 29. So 9 itu kena bunda, cikgu menjadi 3. Okay. So anti-log itu maksudnya 10 kuasa. Okay. 10 kuasa negatif 0.3976. Okay. So tekan kalkulator 10 kuasa. Okay. Negatif 0.3976. So kita ada 0.4003. So ini dipanggil anti-log. Okay. Ada masalah untuk anti-log? Okay, kalau tak ada masalah, so nanti buku latihan, okay, latihan nanti buat buku kerja muka surat 64. Sekejap. 64. 1, 2, 3 and 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Cikgu lupa tulis. Soalan 1. Hingga 4. Nombor 5 itu belum nombor 5 belum. And then buku teks latihan 4.9. Soalan ini muka surat 113. Soalan 5. BDF. Sebab buku kerja tak ada soalan anti-log. So cikgu nak kamu buat soalan anti-log. 3 soalan lah. Senang saja. Okay. So kita akan stop di sini sebelum cikgu tutup paparan. So ada pertanyaan 5 saat. Ada. Okay. So, ada siapa-siapa di sini nak bagi tahu cikgu soalan mana yang menghadapi masalah untuk hukum set? Sebelum bersurai, sebelum cikgu ambil kedatangan, cikgu nak tandakan dulu, nanti esok kita boleh bincang.